Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Anis Alia binti Azhar dari Seksyen 63, nombor matriks BJJ 2124-10339. Saya akan menerangkan tentang pengenalan peruntukan pertama Perlembagaan Malaysia Agama Islam. Perlembagaan merupakan undang-undang tubuh atau asas sesebuah kerajaan. Perlembagaan merupakan satu koleksi atau dokumen yang menggariskan institusi-institusi kerajaan, hak-hak rakyat serta had dan tanggungjawab kepada mereka. Perlembagaan Persekutuan Malaysia terhasil sejak kemerdekaan dan masih mengekalkan peruntukan-peruntukan penting dalam perlembagaan seperti Bahasa Melayu, Agama Islam, Hak Istimewa Orang Melayu, Kewarganegaraan, Hak Asasi dan Kedudukan Istimewa Bumi Putra Sabah dan Sarawak. Pembentukan Perlembagaan Malaysia mengambil kira kehendak dan kepentingan semua masyarakat dalam negara ini. Setiap individu tidak mengira bangsa dan budaya perlu hormat perlembagaan negara. Dalam perlembagaan, terdapat unsur tradisi kini disebut sebagai kontrak sosial. Ia merangkumi agama Islam, bahasa, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra di Sabah dan Sarawak serta pemerintahan beraja. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Irfan bin Muhammad Sufi, nombor matrik BJJ 212-410-338. Agama Islam telah bertapak di Melayu sejak awal abad ke-13 melalui penemuan batu bersurat Terengganu yang bertarikh 129 Masihi dan berkembang maju pada zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Selepas itu, ia menjadi lebih kukuh pada abad ke-15 setelah diperkenalkan oleh pedagang yang tiba dari Arab, Cina dan benua kecil India. Dalam Perlembagaan Malaysia, Islam diberikan sebagai agama persekutuan untuk melambangkan kepentingannya kepada masyarakat Malaysia. Semenjak zaman Kesultanan Melayu Melaka, negeri-negeri Melayu adalah diperintah oleh Sultan-Sultan Melayu yang beragama Islam. Apabila Inggeris menjajah negara-negara tanah Melayu, Sultan-Sultan yang beragama Islam masih lagi kekal memerintah dengan mendapat nasihat daripada Residen Inggeris. Sungguh pun demikian, Inggeris tidak memberi nasihat mengenai agama Islam dan adat istiadat Melayu. Perkara agama Islam diserahkan secara mutlak kepada Raja-Raja Melayu. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana binti Muhammad Nur, ID BJJ 124-10740. Berikut diperuntukkan sepenuhnya peruntukan perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 3.1, agama Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Perkara 3.2, dalam tiap-tiap negeri, melainkan negeri-negeri yang tidak mempunyai raja kedudukan raja sebagai ketua agama Islam dalam negeri ini secara dan setakat mana yang diakui dan disediakan oleh perlembagaan negeri itu, dan juga tertakluk kepada perlembagaan negeri itu segala hak keistimewaan, hak kedaulatan dan kuasa yang dimiliki oleh sebagai ketua agama Islam tidaklah tersentuh dan dalam perbuatan, amalan atau upacara yang telah disetujui majlis raja-raja sugedi meliputi seluruh persekutuan. Maka tiap-tiap orang raja dan hendaklah atas sifatnya sebagai ketua agama Islam membenarkan yang di-Tuan Agong mewakilinya. Perkara 3.3, Perlembagaan bagi negeri-negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak hendaklah masing-masing membuat peruntukan bagi memberi kepada yang di-Tuan Agong kedudukan sebagai ketua agama dalam negeri itu. Perkara 3.5, walau apa-apa jua dalam perlembagaan ini yang di-Tuan Agong hendaklah menjadi ketua agama Islam dalam wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya dan bagi maksud ini, Parlimen boleh dengan undang-undang membuat peruntukan-peruntukan bagi mengadakan peraturan mengenai hal ehwal agama Islam dan bagi mengukuhkan suatu majlis untuk menasihatkan yang
perkara berhubung dengan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Ahmad Daniel Aziz yang menambah matrik. Nombor matrik saya BJJ 2124 ialah Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam. Majlis ini telah ditubuhkan oleh Majlis Raja-Raja. Anggotanya terdiri daripada biasanya Perdana Menteri, seorang pengerusi yang dilantik oleh Raja Negeri masing-masing. Sementara bagi Pulau Pinang dan Melaka, wakil dilantik oleh YDPA dan Sabah oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah serta Sarawak oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Seorang wakil dari setiap negeri semenanjung Malaysia dengan persetujuan daripada Majlis Raja-Raja. 5 orang ahli yang dilantik oleh YDPA. Perkara 11.4. Undang-undang negeri dan persekutuan diberikan kuasa untuk mengawal atau mengikat kepercayaan agama lain kepada penganut agama Islam. Perkara 12.2. Kuasa untuk menubuhkan atau menyelenggarai institusi Islam diperuntukkan kepada persekutuan atau sesuatu negeri. Perkara-perkara di bawah kuasa perundangan negeri mengenai agama Islam. Hukuman dilakukan mengikut hukum Islam, mahkamah syariah, pewarisan, munakahat, zakat, fitrah, baitul mal, adat istiadat Melayu, wakaf dan takrif amanah, khairat, masjid tempat solat awam, mengawal kepercayaan dalam kalangan orang Islam. Assalamualaikum. Nama saya Nurin Adrina binti Amir Hamzah. Nama matrik saya BJJ 2124-10341. Isu demi isu ditimbulkan mengenai agama Islam di Malaysia. Soalnya, apakah sebab atau motif sebenarnya yang mendorong pihak-pihak berkenaan menimbulkan isu-isu yang menyentuh hal-hal yang bersangkut paut dengan agama Islam? Adakah perkara ini ditimbulkan secara sengaja atau ianya berlaku tanpa sedar? Atau adakah mereka tidak mengetahui tentang kedudukan dan status agama Islam di dalam perlembagaan persekutuan? Ataupun mereka memang mengetahui tentang wujudnya peruntukan mengenai agama Islam dalam perlembagaan dan mereka juga mengetahui tentang keistimewaan yang diberikan oleh perlembagaan kepada agama Islam. Lantas mereka berhasrat untuk mengurangkan hak istimewa itu. Jika itulah alasannya, seolah-olah keputusan yang dibuat oleh Suruhanjaya Redax mengenai status agama Islam dalam perlembagaan adalah tidak betul. Betul atau tidak, keputusan Suruhanjaya Red boleh kita buktikan dengan menyorot kembali sejarah kedatangan dan kedudukan agama Islam di tanah Melayu. Bagi tujuan artikel ini, penulis hanya memfokus kepada pengaruh dan kesan sejarah Kesultanan Melayu terhadap peruntukan perlembagaan berkaitan Raja-Raja Melayu dan Islam. Jadi, sebagai kesimpulannya, Kesultanan Melayu dan kaitan rapatnya dengan Islam jelas merupakan lanjutan dan rentetan sejarah yang bermula daripada sejarah Kesultanan Melayu Melaka lagi. Oleh yang demikian, amatlah wajar Islam dimartabatkan dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai agama persekutuan Malaysia, memandangkan perlembagaan juga memartabatkan Kesultanan Melayu di dalamnya. Boleh dikatakan Islam dan Kesultanan Melayu umpama aur dengan tebing atau umpama isi dengan kuku. Jika berpisah antara mereka, maka lemahlah kedua-duanya. Malah, jika kita mengkaji sejarah mana-mana negara di dunia, agama rasmi negara itu adalah menurut agama rajanya atau ketua negaranya. Di England, oleh kerana raja-rajanya beragama Kristian, maka agama rasmi negaranya ialah Kristian.
Seterusnya di Thailand, agama rasminya ialah Buddha kerana raja-rajanya beragama Buddha. Manakala di China, tiada agama rasmi kerana ketua-ketua negaranya adalah tidak beragama. Maka keputusan Suruhanjaya Red menjadikan Islam agama persekutuan adalah satu keputusan yang betul. Sekian, terima kasih.